Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi, dengan limpah rahmatnya dapat kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran secara online. Okey, untuk hari ini Ustaz cuba untuk ulang kaji balik tajuk murtad. Ulang kaji semula tajuk murtad. Okey, masih ingat lagi tak apa yang Ustaz telah ajar sebelum ni? Kita cuba ulang kaji sama-sama. Okey, kita tengok tajuk murtad. Kita tengok daripada permulaan. Setiap tajuk dia akan bermula dengan pengertian. Kalau boleh, cuba hafal, sebab kejap lagi nanti Ustaz akan bagi soalan kuis. Okey, untuk tajuk murtad dari segi bahasa ialah bermaksud menolak. Dari segi istilah, murtad bermaksud meninggalkan atau keluar dari agama Islam dan memeluk mana-mana agama atau mana-mana akidah lain atau ajaran sesat dan menyeleweng, sama ada melalui perkataan, perbuatan atau iktikad. Ingat, dari segi istilah ialah apa? Keluar daripada Islam dan memeluk agama yang lain. Itu pun dah memadai. Okey, seterusnya kita tengok ciri-ciri orang yang murtad. Apa itu ciri-ciri orang yang murtad? Ciri-ciri orang yang murtad berdasarkan buku teks Tauhid tahun 6 muka surat 33. Ciri-ciri orang murtad ada 3. Yang pertama, orang Islam yang menyembah perkara lain selain daripada Allah. Yang kedua, orang Islam yang menolak hukum Allah. Dan yang ketiga, orang Islam yang mempersendakan hukum Allah. Ada 3 ciri-ciri orang murtad. Kita ulang sekali lagi. Ciri-ciri orang murtad ada 3. Yang pertama, orang Islam yang menyembah perkara lain selain daripada Allah. Yang kedua, orang Islam yang menolak hukum Allah. Dan yang ketiga, orang Islam yang mempersendakan hukum Allah. Okey, seterusnya kita tengok buku teks muka surat 34. Kita boleh tengok pada subtopik 4.3, perkara yang menyebabkan murtad. Sebagaimana yang kita tahu, murtad boleh terjadi melalui 3 perkara, iaitu daripada apa? Pertama, melalui perkataan. Apa yang kita kata-kata tu melalui perkataan. Yang kedua, melalui perbuatan. Apa yang kita buat. Dan yang ketiga, melalui iktikad. Di sini Ustaz nak bagi keyword. Sekiranya soalan ada keluar pasal sebutkan contoh murtad melalui perkataan, ataupun murtad melalui perbuatan, ataupun murtad melalui kepercayaan ataupun iktikad, ada dia punya keyword yang kita kena ingat. Okey, untuk perkataan, kita tengok perkataan pertama yang ditulis. Perkataan mestilah mengatakan itu ayat pertama dalam jawapan. Sekiranya disuruh pilih manakah murtad melalui perkataan, carilah jawapan yang bermula dengan mengatakan. Okey, kalaulah soalan mengkehendaki untuk soalan bertanya tentang contoh murtad melalui perbuatan. Apa perbuatan? Keyword dia menyembah ataupun memuja, sebab itu adalah perbuatan. Menyembah tak boleh dengan kata-kata, kena dengan perbuatan, ataupun memuja. Dan seterusnya, murtad melalui kepercayaan. Kepercayaan, keyword dia meyakini ataupun mempercayai. Itu ialah ayat yang pertama. Mempercayai bahawa Allah itu berkeluarga. Itu pun dah dikira murtad melalui kepercayaan. Okey, next lagi kita boleh tengok contoh-contoh dalam buku teks. Sebab ini ada ulang kaji, Ustaz just bagi secara keseluruhan saja. Okey, seterusnya tengok muka surat 36, iaitu kesan murtad. Kesan orang yang murtad. Kesan orang murtad adalah seperti berikut. Pertama, terbatal iman dan syahadah. Bila keluar Islam, terbatallah iman dan syahadah. Apabila nak masuk Islam balik, terpaksalah kena mengucap 2 kalimah syahadah itu kembali. Yang kedua, automatik menjadi kafir. Dan yang ketiga, tidak boleh dikebumikan di perkuburan Islam. Bila dah tahu dah murtad, dah tak boleh dikuburkan di perkuburan Islam. Mesti dikuburkan selain daripada perkuburan Islam, kecuali dia dah bertaubat balik. Yang seterusnya, terbatal ikatan perkahwinan. Sebelum ni
dia Islam, kahwin dengan Islam. Bila salah seorang murtad, maka secara automatik terbatallah ikatan perkahwinan. Tidak boleh mewarisi harta pusaka. Sebagaimana kita tahu, apabila meninggal seseorang itu, dia akan mewariskan harta yang ditinggalkan itu kepada ahli keluarganya. Bila dah murtad, dia tak dapat mewarisi, dia tak dapat mewarisi harta pusaka yang telah ditinggalkan ataupun yang berhak ke atasnya. Seterusnya dan yang terakhir, menerima azab di hari akhirat. Itu saja untuk sesi pengulangan. Sebab sekejap lagi Ustaz akan sertakan soalan kuis. Sebab sebelum ni Ustaz dah sertakan video, jadi hari ni Ustaz sertakan audio sahaja. Untuk lebih terperinci, sambil-sambil dengan audio, tengok buku teks. Kalau boleh untuk menjawab soalan, kalau boleh jangan tengok buku teks. Itu sahaja pesan Ustaz. Semoga kamu dapat mendengar dengan baik. Semoga kamu berjaya menjawab soalan kuis nanti. Jumpa lagi di sesi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.